Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan di mana saja anda berada? Kami doakan mudah-mudahan anda sentiasa sihat sejahtera, hendaknya berada di samping keluarga yang tercinta. Ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan kita bersama langsung dari studio C Seri Pentas TV3 bersama dengan satu tajuk yang memang sangat-sangat mencabarlah bagi saya dan bagi tuan-tuan dan puan. Barangkali kita jarang-jarang kita ikuti kursus seperti ini, melainkan di masjid di surau dianjurkan barulah kita lihat dengan mata kepala kita. Apapun tuan-tuan dan puan, setiap yang hidup pasti akan mati. Tajuk kita ialah urusan terakhir, bahagian pertama pada petang ini. Dan bersama saya untuk bincangkan perkara ini ialah yang bahagia Ustaz Lutfi Razali, pembimbing kursus pengurusan jenazah sekitar Selangor dan juga Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dan untuk maklumat anda, biasanya kalau kita lihat pembimbing jenazah ini, pengurusan jenazah ini biasanya orangnya serius. Orangnya kadang-kadang senyum pun tak mahu. Tapi Ustaz Lutfi ini memang menceriakan. Senyum sentiasa, boleh menghiburkan orang hidup dan juga orang mati. Ya, itulah pembimbing jenazah yang kita barangkali orang perempuan lihat dia. Siapa yang biasa pergi ke booth Kota Ilmu Jom Heboh, biasa nampak wajah beliau. Inilah yang tidak asing lagi dengan kami semua di TV3. Okey Ustaz, sebagai pembuka tirai pada petang ini, kita nak tanya kepada yang bagi Ustaz Lutfi, setiap yang bernyawa ataupun yang hidup pasti akan mati. Tapi Ustaz, biasanya kalau kita baca surat khabar kan, dia ada tanda-tanda. Biasa keluarga akan cerita kan, patutlah nampak pelik seminggu dua ni kan, patutlah nampak dia murung je sehari dua ni. Barangkali apa tanda-tandanya? Setengah orang ada tak Ustaz kuat makan ke sebelum tu, ataupun dia mengidam yang pelik-pelik ke, ataupun orang kata buang tebiat. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fauzi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'ala qaumiz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Alhamdulillah saya hari ini dapat berjumpa dan berkenaan dengan soalan ustaz tadi tu, yakni tanda-tanda kematian. Biasanya tanda-tanda kematian yang biasa kita dengar keluarga akan cerita, yakni patutlah perangai dia berubah daripada tak kuat makan jadi kuat makan. Tetapi dalam kitab ada cerita berkenaan adanya tanda 100 hari, ada tanda 40 hari, ada tanda 7 hari, ada tanda 3 hari. Jadi saya rangkum semua Ustaz tu. Jadi saya cerita, insya-Allah kita boleh tengok tanda-tanda tu secara mata kasar dan juga secara fizikal kita boleh nampak, insya-Allah. Antara tanda-tandanya Ustaz, ini Ustaz pun boleh pegang rasa. Kita ni kalau kita tengok hidung kita terutama ni Ustaz hidung kita orang Malaysia ni kadang-kadang hidung dia kita perhatikan ada mancung, ada kemik, ada besar, ada kecil Ustaz. Tapi yang pastinya semua keras. Jadi kalau penonton di rumah tu kalau nak rasa sekarang pun boleh tekan hidung sini, rasa keras ke lembek Ustaz. Oh, atas tu. Atas sini. Keras. Biasanya kalau keras, insya-Allah mudah-mudahan panjang umur Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Tetapi biasanya kalau dah hampir dengan kematian, hidung ni tunduk layu, pucat, tidak berpeluh katanya. Jadi lembeklah hidung maksudnya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua kita boleh perhatikan di sini telinga dia Ustaz. Telinga dia di sini kita boleh perhatikan, kalau kita pegang telinga kita ada macam spring Ustaz. Macam spring. Tetapi penonton di rumah, kalau kita pegang telinga kita ni tak ada macam spring, pegang lembek je tu, itu juga salah satu tanda Ustaz. Dah hampir dah dengan kematian Ustaz. Begitu juga dengan tanda-tanda lain yang mana ini dapat dirasa oleh tuan punya badan sahaja. Ini antaranya berdenyut di ubun-ubun kepala. Dan juga kita rasa mendebar yang luar biasa daripada biasa debaran dia tu. Tapi itu dapat dirasai oleh badan kita sendiri saja. Itu saja Ustaz. Okey Ustaz. Maknanya kalau kita pergi ziarah orang sakit, boleh tak kita sentuh hidung dia? Kut-kut boleh tahu tanda-tanda kan? Ya. Kita kumpulkan ahli warisnya kan supaya berkumpul, ataupun orang kata apa? Spring. Telinga spring. Orang Kelantan kata apa? Jetak. Jetak tu maknanya ada masalah lah tu. Tak apa lama saya lah. cakap jetak ke tu Ustaz? Jetak juga. Ustaz orang mana? Orang Gori ke? Saya orang Lenggong Ustaz. Oh, Lenggong. Ya, saya. Okey. Ustaz, kita pergi kepada satu lagi Ustaz, satu persoalan ya. Ya. Apakah
tanggungjawab waris ataupun keluarga terdekat orang yang nak mati ni yang nazak. Yang nazak, apa yang patut dia buat ya dan sebagainya. Sebelum itu saya baca satu paper, ada satu pemuda dia aksiden motosikal, dia meninggal dunia. Kawannya cerita bahawa seminggu sebelum dia aksiden, dia banyak SMS. Banyak SMS ya. Ini bagi mereka sentiasa SMS, banyak sangat SMS tu berhati-hatilah ya. Ni yang dah meninggal tu. Keluarga menceritakan, kawan menceritakan. Okey Ustaz, peranan keluarga ketika sedang nazak, apa yang patut dia buat supaya kita tidak panik lah ataupun kita tahu apa yang patut kita lakukan di saat-saat dia sedang nazak itu. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih pada Ustaz Fauzi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Antara peranan-peranan ni banyak saya ketika nazak dan juga di awal kematian. Saya rangkumkan keseluruhan supaya penonton di rumah tidak tertanya-tanya apakah persediaan awal bagaimana untuk kita menghadapi saat-saat kematian tu sendiri Ustaz. Antara dia ialah kita membersihkan dan mengemaskan badan pesakit. Maksudnya kalau dia sakit, biasanya orang sakit lah ni. Orang sakit biasanya kita tengok, jadi kita kemaskan badan dia, tukar dia punya pakaian. Cuci dia punya najis jika ada najis. Tapi itu di sedang nazak Ustaz ya. Sedang nazak. Kemudian ajarkan kalimah syahadah. Kalau kita tengok dulu-dulu Ustaz ya, orang suka sebut mengucap. Jadi biasanya orang yang hampir dengan kematian Ustaz, nak hampir meninggal dunia, dia punya fikiran macam kanak-kanak. Jadi kalau kita ajar dia mengucap Ustaz, dia akan ambil perkataan hujung macam kanak-kanak Ustaz. Apa perkataan tu Ustaz? Cap. Cap Ustaz. Jadi biasanya itu dulu Ustaz, tapi sekarang mudah-mudahan masyarakat kita di Malaysia ni, terutama kepada penonton-penonton, jika selepas ini kita sedang menghadapi orang yang sedang nazak, kita ajarkan kalimah syahadah. Ringkas saja Ustaz. Perkataannya la ilaha illallah. Itu sahaja perkataan dia Ustaz. Okey, dan antara peranan lagi ahli-ahli waris, yakni semasa mayat ataupun pesakit nazak tadi, hadapkan mukanya ke arah kiblat, siap-siap, kemudian bacakan ayat Al-Quran, bacakan surah-surah Yasin, bacakan surah Ar-Ra'd, supaya mudah-mudahan nyawanya ditarik secara halus. Walaupun kita ketahui, yakni kalau nyawa kita nak ditarik ni, ibarat kalau ada dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita berkenaan dengan akhirnya kematian ataupun kematian itu datang, seolah-olah dilibas dengan 300 kali pedang Ustaz. 300 kali libasan dengan pedang. Jadi itu antaranya Ustaz lah, siksanya nak mati Ustaz ya. Okey, kemudian setelah itu di awal kematian Ustaz. Di awal kematian ni kita letakkan jenazah tadi di tempat yang tinggi sedikit daripada lantai. Letaklah di atas katil ke, tak kira katil apa Ustaz ni, katil king ke, katil bujang ke, katil queen ke, janji tinggi sedikit daripada lantai Ustaz. Kemudian hadapkan mukanya ke arah kiblat. Maksud hadap muka ke arah kiblat ni Ustaz, kadang-kadang orang tak faham Ustaz ya. Kadang-kadang tu kita muskil, macam mana sebenarnya arah kiblat? Yang sebetulnya menghadapkan muka ke arah kiblat ni ialah jika kita berdiri baring, jika kita berdiri muka kita menghadap kiblat Ustaz. Itu yang dimaksudkan menghadap kiblat Ustaz. Okey, kemudian selimutkan jenazah tadi. Dan setelah kita buangkan, tanggalkan pakaiannya, kita selimutkan dengan kain yang agak tebal jugalah, jangan kain terlalu nipis sebab mungkin nampak auratnya. Kita boleh biasanya kalau di Malaysia ni kita gunakan kain batik lepas lah. Kain batik lepas tu biasanya. Kemudian kita boleh senamkan sendi tu Ustaz. Okey, senamkan sendi ni maksud dia di awal kematian kita senamkan sendi jenazah dengan cara kita menyapu sedikit minyak. Tapi Ustaz, minyak ni ada minyaknya juga Ustaz. Jangan pakai minyak bekas goreng ayam. Minyak hitam? Minyak hitam pun tak boleh. Kalau pakai minyak goreng ayam kena hurung semut lah Ustaz. Bila kena hurung di semut Ustaz, macam-macam pandangan orang. Bila orang datang tengok jenazah, kita tengok jenazah tu dah kena hurung semut. Jadi kita masyarakat Malaysia kadang-kadang terkeluar benda yang negatif Ustaz. Jadi untuk mengelak, kita gunakanlah minyak masak yang belum digunakan lagi, minyak kelapa yang belum digunakan lagi. Itu antaranya Ustaz lah. Okey. Kalau ada gigi palsu? Ada gigi palsu kita tanggalkan.
kita tanggalkan gigi palsu. Begitu juga dengan rambut palsu, kita tanggalkan. Begitu juga dengan aksesori tambahan Ustaz. Cincinnya, rantainya, subangnya. Kalau ada kuku, hendaklah dipotong sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Potong pendek-pendek? Ya, potong pendek lah. Maksudnya kalau kuku tu panjang, potong. Sebelum meninggal dunia. Jadi jika dah meninggal dunia, kita kuku tadi kalau potong kena ditanam sekali Ustaz. Kena dikebumikan sekali. Jadi kita potong sebelum mati. Masa nazak tadi, boleh potong dah kuku dia. Begitu juga dengan aksesori-aksesori yang saya sebutkan tadi Ustaz. Okey, itulah tuan-tuan dan puan-puan sebagai mukadimah pembuka bicara Al-Kuliah pada petang ini menceritakan urusan terakhir yang pasti saya dan juga anda akan lalui. Pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang menyeramkan seperti ini. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika dan kita jumpa kembali selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah anda masih setia bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita urusan terakhir bahagian pertama, dan sebenarnya saya sedang berdiri berhadapan dengan satu meja yang bukan bau tom yum, bukan bau sup ekor, tapi bau kapur barus pun ada tuan-tuan ya. Inilah mejanya dan kita akan bersama dengan Ustaz Lutfi sekali lagi menceritakan apakah barang-barang yang ada di atas meja ini untuk persiapan urusan terakhir si mati ataupun jenazah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, para penonton dirahmati Allah sekalian. Di hadapan saya ini adalah antara peralatan yang kita gunakan untuk menguruskan seorang jenazah Ustaz ya. Untuk seorang jenazah. Jadi sama ada jenazah lelaki ataupun jenazah wanita atau jenazah perempuan lah. Yang bezanya di sini ialah kain saja Ustaz yang berbeza. Yakni bagi lelaki sebanyak lebih kurang 15 meter panjangnya, dan juga bagi perempuan lebih kurang 20 meter panjangnya. Cuma kain yang kita gunakan berbeza. Ada setengah tempat dia guna kain kecil sedikit Ustaz Fauzi. Biasanya yang kita gunakan ialah kain bidang 65. Dia ada bidang 42, bidang 60, bidang 45, bidang 60 dan juga bidang 72. Yang saya bawa ni adalah bidang 60. Jadi bidang 60 biasa kalau badan macam saya ni Ustaz, atau besar sikit pada saya tuan-tuan dan puan, bolehlah kita bungkus untuk kita kafankan dia. Tapi jika saiz 45, bidang 45 dia terpaksa, mungkin kalau besar sikit pada saya, dia terpaksa dilapis-lapis kain ni Ustaz. Okey, dan antara peralatan lain yang kita gunakan di sini terdapat kapur barus yang Ustaz Fauzi cakap tadi. Yang orang cakap bila pergi tempat kematian je, bila pergi tempat meninggal dunia, tempat orang mati, orang duk cakap bau mayat Ustaz ya. Tapi sebenarnya bukan bau mayat tuan-tuan, sebenarnya bau kapur barus. Dia kapur lah. Dia kapur barus. Tapi bukan kapur ni, tak boleh tulis Zat. Tak boleh buat tulis. Kalau dapat kat cikgu pun tak tahu buat apa mungkin. Tapi kalau cikgu tu belajar pengurusan jenazah, dia tahu untuk apalah. Okey, seterusnya di sini juga terdapat alatan dia gunting. Saya cerita satu lah Zat ya. Gunting, serbuk cendana. Ini serbuk cendana ni? Ini serbuk cendana. Okey, yang sebelah serbuk cendana tu ialah debu tanah Ustaz. Debu tanah ni kita hanya untuk simpan, untuk spare orang cakap kan. Jadikan sebagai simpanan untuk jika kita menguruskan jenazah tu, jenazah yang uzur, jenazah yang tak boleh kena air, dan juga bagi jenazah ataupun jenazah bayi ataupun kanak-kanak lelaki yang belum berkhatan tu. Jadi seterusnya. Okey Ustaz, nampak kita ada satu panggilan di hujung talian ni Ustaz yang memang betul-betul nak bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Hud di sana? Ya, saya. Alhamdulillah, apa khabar? Baik. Apa persoalan Encik Hud? Silakan. Okey, berkenaan dengan kain tu. Okey, ini kain. Mestikah kain tu kain kapas? Kalau kain jenis lain boleh? Oh, kain. Dan yang kedua, okey. warna tu mestikah putih? Kalau orang yang suka hijau boleh guna warna hijau tak? Ini Encik Hud Abdul Aziz ni. Ya. Tentang kain putih dan ataupun kain selain kapas kan? Kain daripada Seri Kembangan ke tuan? Ya. Okey. Itu saja soalannya? Itu saja soalannya. Okey Ustaz. Terima kasih Encik Hud.
Okey, okey. Okey. Satu ni Ustaz, tentang kain atas. Tentang kain. Boleh tak kain linen ke apa? Linen ke apa? Okey, biasanya dia lebih afdal menggunakan, lebih menjadi keutamaan menggunakan kain putih lah. Tetapi jika tak ada kain putih, boleh menggunakan kain lain selain daripada kain kapas, kain licin pun boleh. Tidak menjadi masalah. Cuma yang tidak boleh gunakan ialah kain sutera. Okey. Yang pertama dia, kalau lelaki dah tentu haram lah. Tapi oleh kerana sutera tu terlampau mahal harganya, jadi satu pembaziran pula. Kita nak letak dalam tanah sebab kain tu akan hancur. Daripada kita bagi orang mati, lebih baik kita pakai. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus, Ustaz. Dan tak semestinya berwarna putih. Boleh warna apa-apa sahaja. Cuma macam saya dah cakap tadi, menjadi keutamaan atau lebih afdalnya. Lebih afdal warna putih. Nak pakai warna apa pun pakailah. Belang-belang tak apa kan? Belang-belang pun tak apa. Okey. Nak hijau merah, merah hijau pun boleh. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz. Kenapa berbeza gender? Yakni perempuan Ustaz kata ukurannya mungkin besar sikit kan? Panjang. Ya. Kenapa laki-laki ukurannya pendek? Okey, bagi itu adalah disebabkan lelaki kita hanya menggunakan sebanyak 3 lapis kain. Dan bagi perempuan sebanyak 5 lapis. Sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya 5 lapis. Okey, mungkin antara lain saya boleh tunjuk di sini. Ini tadi ni, tanah apa ni? Itu debu tanah. Ini buat sendiri, Ustaz. Ini buat sendiri. Di kedai pun dah ada jual sekarang, ni debu tanah. Okey, kemudian ada juga di sini plastik lutsina. Yang kita sediakan di sini plastik lutsina ni adalah untuk bagi jenazah yang berpenyakit berjangkit dan juga bagi jenazah yang mana baru meninggal dunia yang mati mengejut, Ustaz ya. Yang mati mengejut, maksudnya di sini mati mengejut ialah meninggal kerana kemalangan. Jadi darah dia tu masih segar. Jadi dia mengalir keluar. Jadi Ustaz, saya mohon untuk potong kain boleh Ustaz? Kita potong terus kain Ustaz ya. Okey, jadi sebelum potong, biasanya kalau dulu cara lama kita potong kain ni, kita nak buat tali dulu. Biasanya kalau dulu. Jadi tali ni biasanya diambil daripada tepi kain. Tepi kain dipotong. Tapi oleh kerana saya dah ada orang cakap apa istilah zap on katanya. Wallahu a'lam bissawab Ustaz. Saya tak tahu, ini istilah tukang gunting dia tahu lah Ustaz ya. Tukang gunting tahu. Jadi saya tak akan potong untuk buat tali lagi sebab tali dah ada. Okey, jadi saya akan potong kain ni Ustaz. Saya mohon Ustaz izin Ustaz ya. Boleh. Okey, saya letak bawah Ustaz boleh ke? Nak saya pegang ke? Boleh juga. Lepas ni Ustaz Fauzi pun boleh uruskan jenazah lah. Tapi panjang umur lagi insya-Allah. Urus jenazah saja. Urus jenazah, bukan urus jenazah sendirilah. Sebab kalau urus jenazah sendiri tu lain pula ceritanya tu. Okey, biasanya kita akan ukur. Kalau dulu orang gunakan tali tu yang pertama untuk ukur jenazah, untuk ukur lubang kubur ataupun liang lahat. Tapi kita gunakan kaedah, kita boleh kira kaki pun boleh. Kita juga boleh gunakan kaedah. Kalau saya ukur di badan saya, Ustaz Fauzi boleh pakai insya-Allah. Jadi kalau ikutkan badan saya Ustaz Fauzi ni, Ustaz lebih tinggi daripada saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi biasanya saya ukur di badan saya, Ustaz boleh pakai juga insya-Allah. Ini cara yang kami buatlah. Cara ukur. Kita letakkan di sini. Lebih kurang di pinggang, antara pinggang sini. Okey, kemudian di depan sana kita lepaskan kain tu sampai ke bawah Ustaz ya. Dan kita lebihkan sekaki di bawah sana. Okey. Kita boleh ukurlah ataupun dengan kiraan kaki Ustaz. Biasanya kain kapan ni dipotong dengan cara kalau kita tinggi 5 kaki kena potong 7. Macam tu kira-kira dia Ustaz. Jadi biasanya kalau di hospital Ustaz, dia dah potong banyak-banyak siap. Jadi dia tak tunggu jenazah sampai. Nak guna telinci juga telinci. Boleh jugalah. Boleh jugalah. Okey, tapi itu kalau nak buat rumah Ustaz lebih sesuai Ustaz. Ini nak buat kain kapan tak payah pakai telinci Ustaz. Okey. Kita akan potong Ustaz kalau macam tu, saya ukur. Okey, kemudian kita akan potong, kita cuba ukur Ustaz lagi. Tengok Ustaz boleh masuk tak? Boleh insya-Allah. Okey, cuba ukur Ustaz ya. Boleh lepas lah Ustaz. Boleh nampak sikit kat TV. Boleh nampak sikit. Okey, lebih kurang di sini. Okey, saya akan potong di sini Ustaz. Ini pembantu Ustaz ke? Ya, pembantu saya. Apa nama dia? Boleh bagi tahu nama. Muhammad Khidir Samudi. Muhammad Khidir nama dalam Facebook Muhammad Khidir Okey. Ada Facebook ke? Ada. Kita Ustaz. Okey, saya akan potong Ustaz ya. Okey, pembantu saya Ustaz Khidir akan pegang di hujung sana. Ada setengah orang dia suka koyak Ustaz. Saya kalau koyak tu nampak tak cantik Ustaz. Dia berbulu-bulu. Okey. Jadi ini selai. Saya tunjuk selai dulu Ustaz ya. Ya. Okey, selai ni saya tunjuk kalau saya boleh ukur Ustaz ke Ustaz? Kita ada satu panggilan Ustaz. Ada lagi satu. Boleh insya-Allah. Batu insya-Allah. Pahat. Johor, harap-harap tak kena banjir ni, harap-harap lah. Harap Ustaz ya.
Okey, apa pun mungkin ada talian terganggu sikit Ustaz. Mungkin banjir kot. Kita tunggu panggilan beliau selepas ini insya-Allah. Okey, insya-Allah boleh. Okey, ini kalau saya ukur di badan Ustaz pun saya rasa Ustaz boleh pakai. Kalau saya ukur tuan-tuan dan puan boleh tengok di rumah, jadi inilah panjang. Ini ukuran dia. Jadi ukuran dia kalau kita 5 kaki, panjang kain ni 7 kaki. Biar 2 kaki lebih. 2 lebih. kaki lebih. Okay. Makna sekaki lebih di kepala, sekaki lagi lebih di kaki. Okey, kita ambil talian Ustaz ya. Boleh. Takut terputus lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di ujung talian? Saya Baharudin bin Abdullah. Okey, Encik Baharudin, silakan. Daripada Batu Pahat. Batu Pahat tak banjir ya? Alhamdulillah, syukran jazakallah tak banjir. Alhamdulillah. Silakan Encik Baharudin. Ini Ustaz, saya ingin bertanya berkenaan dengan aksesoris pada si mati tadi. Okey. Contohnya macam gigi palsu. Gigi palsu. Lepas tu kita terlupa untuk kita buka. Maksudnya semua sekali lah yang apa ni mentajis mayat tu, yang mengkafankan apa semua, kita terlupa dan dibawa apa ni maksudnya dikuburkan sekali lah. Okey. Jadi bagaimanakah hukum ataupun ialah benda tu, adakah boleh ataupun kita terlupa ni macam mana? Okey, terima kasih Encik Baharudin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Ustaz Lutfi, ni tentang aksesori Ustaz sebutkan tadi kan? Ya, saya. Gigi palsu ke, ataupun ada rantai ke, jam ke, ataupun anting-anting bagi perempuan katalah. Kita terlupa Ustaz, masa mandi pun tak teringat, masa kapan pun tak teringat, dah masuk keranda atau masuk liang lahat tu, balik rumah baru ingat. Jadi apa nak buat? Kena korek balik ke? Biar je lah gitu. Macam mana Ustaz? Okey, terima kasih kepada penonton yang bertanya. Jadi berkenaan dengan aksesori tambahan saya panggil tu. Kami panggil aksesori tambahan. Yakni semua daripada anting-anting, jam ke, rantai ke, begitu juga gigi palsu Ustaz ya. Jadi kalau dah tertanam sekali, tidak perlulah digali semula Ustaz. Jangan digali semula lah, itu tidak menjadi satu kesalahan lah. Kecuali lah kalau lelaki yang pakai rantai, makna daripada awal lah kena buka. Okey. Seterusnya, faham. Ada lagi tanda-tanda lain yang bukan tanda lah Ustaz, aksesori tambahan lagi. Pewarna kuku. Pewarna kuku tu Ustaz biasanya nak tanggalkan kena pakai tina ataupun minyak petrol Ustaz. Tapi itu biasanya kalau kita orang Islam kalau pakai tu Ustaz, maksudnya kita mandi hadas besar, tak kena air. Jadi kita sentiasa seumur hidup dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan berjunub. Sembahyang jadi, tak sah kan? Sembahyang pun tidak sah. Apatah lagi kita nak mandi pun tak boleh. Jadi boleh mandi tapi air tak boleh meresap, tak boleh kena. Satu lagi Ustaz, yang rambut merah yang bukan inai Ustaz macam mana? Bukan inai. Kita tengok dari segi hukum Ustaz, dia kembali kepada hukum. Jadi biasanya yang berambut merah ni kalau kita ikut hukum dia haram lah. Sebab apa? Kita kata haram Ustaz ya. Sebab bila dia pergi ke kedai, dia warnakan rambut. Bila dah warnakan rambut, agak-agak dia keluar pakai tudung tak Ustaz, agak-agak dah. Tak lah. Dah tentu tak pakai dah Ustaz dah. Dah tentu tak pakai tudung lah. Jadi bila tak pakai tudung, bila keluar tu dah ada mendedahkan aurat. Jadi itu dah termasuk dalam haram. Jadi jika berlakunya kematian sebegini Ustaz, jadi kita biasanya kita tegur semasa dia buat. Bukan semasa dia meninggal dunia. Jadi para penonton dan dirahmati Allah sekalian, jika ada anak-anak kita, sama ada anak teruna kita, anak dara kita di rumah sana yang mana berwarnakan rambut tu, nasihatkanlah. Nasihat sewaktu dia hidup ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila dah meninggal dunia, tak perlu lagi kita nak susah-susah nak botak kepala, sebab ini pernah berlaku pada saya sendiri dan sahabat saya sewaktu kita mandikan jenazah. Dia punya waris dia datang, dia cakap nak potong rambut anak dia. Rambut anak dia warna biru Ustaz. Jadi nak potong rambut anak dia. Jadi kami bagi tahu tak payahlah. Dia cakap dia malu. Kenapa dia kata dia nak potong tu? Sebab dia malu. Kami bagi tahu sepatutnya malu sewaktu dia hidup. Ini dah satu taman dah orang tahu. Dengar bunyi motor dah tahu ini mesti rambut budak warna biru. Malu apa lagi kan? Nak malu apa lagi, dah meninggal dunia tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi Ustaz, soalan cepu cemas. Yang ni kalau gigi dah tanam dah gigi ni. Okey. Sebelum diuruskan jenazah ni. Gigi tanam. Gigi tanam. Kena cabut balik ke? Okey, kalau dah tanam tu kita dilarang menyiksa jenazah. Okey, jadi kalau nak buang juga waktu dia hidup. Waktu hidup. Okey Ustaz, kita ada satu lagi panggilan Ustaz daripada Bukit Mertajam, jauh ni, Pulau Pinang. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ain ke? Aini bercakap. Aini, silakan Aini, apa soalannya? Saya nak tanya soalan berkenaan dengan aksesoris tadi.
kalau misal katanya ada lelaki atau wanita yang memakai contact lens, Okey. dan masa dia mati secara mengejutkan tiba-tiba, macam mana nak tanggalkan kalau orang yang jumpa tak tahu kata dia memakai contact lens? Okey. Dan ada satu lagi soalan, Teruskan. berkenaan dengan tattoo di badan. Apa dia? Tattoo. Okey. Macam mana? Okey, nanti kita dengar penjelasan Ustaz Lutfi ya. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih, Ya. Assalamualaikum. Okey Ustaz, Waalaikumsalam. Ada dua Ya. soalan Ustaz. Yang Ya, pertama saya. tentang contact lens, kadang-kadang dah tutup mata, dah tak nampak apa lah Ya. kan. Tu akan buka balik kan? Ya, saya. Macam mana satu? Soalan pertama dulu. Okey. Okey, soalan pertama jawab saya. Kalau dah tertanam macam mula-mula tadi lah Ustaz, aksesori tambahan dia. Jadi kalau dah nama aksesori tambahan, kalau terlupa ataupun orang tukang mandi jenazah ni dia tak maklum, dia tak tahu pun yang si mati ni tadi, yang orang meninggal dunia ni tadi Pakai contact memakai lens. contact lens. Sebab mata dah tertutup, tak nampak. Tapi biasanya contact lens ni bila dah terkena air, biasa waktu kita basuh muka, basuh bahagian mata, waktu tu mungkin tertanggal. Bila kita gosok sedikit, dia tertanggal tuan-tuan dan puan. Dia tertanggal. Okey. Satu lagi Ustaz tentang tattoo. Barangkali biasanya ramainya orang yang belum Islam, Ya. dia masuk Islam, tattoonya dia buat sebelum Islam. Okey. Okey, jika tatunya sebelum Islam, jadi dia boleh buang. Kalau boleh buang sekarang mungkin potong pakai laser lah. Tapi bagi dia yang baru masuk Islam, dia dilahir macam kain putih lah Ustaz. Ya. Jadi tatu dah tak Tak kira dah apa. sebab belum Islam. Tapi kalau dia Islam, dia Islam, anak muda kita sekarang nak tunjuk gah ni, tunjuk kuat, pergi tatu kat sini. Tatu buaya tu. Tatu buaya, tatu rimau. Okey. Bukan cakar rimau Ustaz. Harimau Tatu muda. Harimau muda. Okey. Harimau Malaya. Jadi ditatu di sini. Kalau cop okey Ustaz. Tapi biasanya tatu ni dia ditanam di dalam kulit, dalam isi lah. Biasanya pemakaiannya yang haram Ustaz. Tatu ni pemakaiannya yang haram. Jadi kalau kita buat setengah, kalau dulu buat tatu ni daripada dawat Cina. Dawat Cina ni kami pernah uji Ustaz. Kami letak atas tapak tangan, tuang atas tapak tangan, letak, bagi dia kering, lalukan air. Air boleh resap. Okey. Cuma pemakaiannya yang haram. Haram, okey. Pemakaiannya haram. Jadi kalau nak tanggalkan tatu ni sebelum meninggal dunia. Tapi jika dah meninggal dunia, kita dilarang sama sekali untuk menyiksa jenazah. Sama sekali tidak boleh kita nak membuang tatu setelah meninggal dunia. Cara nak buang tatu Ustaz, kalau takut pergi laser, panaskan setrika baju, lekapkan Ustaz. Itu cara dia. Kasar lah Ustaz. Dia itu cover cara line, dia cover line lah. Cover line lah. Okey, Cover okey. line, bagi buruk sikit Ustaz. Okey. Itu tatu Ustaz ya. Tapi seksa mayat lah. Seksa mayat. Jadi kita tak dibenarkan untuk menyiksa Okey. jenazah. Jangan Ustaz, buat sekali-kali ya. Jangan sesekali buat. Dengar ya, jangan buat. Okey Ustaz, teruskan dengan kain Okey. kapan ni. Terus saya dah siap potong 2 helai tadi. Ya. Saya akan potong lagi sebanyak 3 helai Ustaz ya. Okey. Kita akan tunjukkan yang lelaki. Tapi saya buka dulu Ustaz, boleh tengok ke ya? Tengok lebar dia tu. Yang dikata lebar dia tu 60. Macam mana lebar 60 sebenarnya? Kalau kita ukur kan Ustaz, lebih kurang sedepur kita Ustaz. Okey. Lebih kurang sedepur kita. Sedepur kan? Ustaz boleh ukur lebih kurang sedepur Ustaz lah. Betul. Ya. Okey. Okey, itu dikatakan bidang 60. Nak tahu, setengah tempat mungkin orang tak tahu para penonton, tuan-tuan dan puan-puan rumah sana nak tahu bagaimana nak ukur. Kata kain tu bidang 60, depakan lebih kurang sedepur. Okey. Jadi panjang dia kita dah dapat, potong dia 3 helai. Jadi saya potong di sini 2 helai saja dulu. Okey, saya nak tunjuk contoh lagi bagaimana nak buat jubah pula Ustaz. Sebab orang Malaysia ni kadang-kadang nak aksesori tambahan Ustaz. Bila kita dah buat kain kapan biasa ni, dia nak kita nak cantikkan lagi, nak kemaskan lagi, kita buat jubah. Jadi jubah ni cara buat dia senang je Ustaz. Ya, okey. Pertama kita lipat 2 macam ni Ustaz. Okey, yang pertama kita lipat 2 macam ni Ustaz. Saya bergerak-gerak sikit boleh Ustaz ya? Boleh. Okey, lipat lagi sekali macam ni, memanjang pula Ustaz. Memanjang pula. Kemudian ambil di hujung sini Ustaz. Saya ambil gunting ni Ustaz ya. Okey, boleh. Okey. Sini kita boleh, dia ada 2 cara lah Ustaz ya. 2 cara untuk kita buat jubah ni. Saya tunjuk yang senang, yang mudah lah Ustaz untuk kita ikut. Okey, yang pertama kita potong sedikit di sini Ustaz. Nak masukkan gunting je Ustaz, bukan apa pun. Okey, kemudian kita potong buat bahu dia Ustaz. Sebanyak lebih kurang 2 inci saja. Okey, bahu dia lebih kurang 2 inci. Kemudian selepas bahu kita buat leher. Leher ni kita agak-agak Ustaz, ambil lapisan yang hadapan. Ambil lapisan hadapan di sini. Kita buat dia punya ni. Dia punya leher. Okey.
Kena guna pembantu juga Ustaz kan? Kena ada seorang pembantu lah. Nanti ada seorang. Kalau seorang-seorang tunggu baju sendiri. Ya. Okey, saya minta membantu saya pakai. Boleh ke Ustaz pakai minta membantu saya pakai lah? Dia pakai. Sesuai saiz dia. Saiz dia lah tu. Okey. Dia pakai dia jadi macam ni Ustaz. Comel. Nampak macam blazer lah Ustaz. Kalau buat cantik-cantik sikit lagi. Boleh terima graduan lah. Boleh terima lah ni. Okey, ini kita namakan jubah. Dia banyak cara lah Ustaz. Ada orang suka macam ni Ustaz kan. Kadang-kadang tu dipotong di sini pula ni. Dipotong buat lengan dia. Buat lengan dia. Tapi kalau kita dah biasa buat, okeylah. Tapi bagi yang baru nak buat, kita buat macam ni sudah memadai Ustaz. Alhamdulillah. Macam convocation. Okey Ustaz, apa kata kalau kita berehat seketika Ustaz boleh ya? Boleh. Dan kita bersemu dengan tuan dan perempuan selepas ini insya-Allah. Insya-Allah. ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. Alhamdulillah, kita teruskan al-Quran kita dengan urusan terakhir bahagian pertama dengan Ustaz Lutfi. Ustaz nak buat apa ni Ustaz? Okey, sekarang tadi kita dah buat jubah, sekarang kita nak tunjuk buat telekung yang paling senang untuk wanita. Untuk wanita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Biasanya untuk buat telekung ni kadang-kadang setengah tempat dia suka guna telekung dah siap. Boleh guna juga, boleh buat juga. Tapi saya nak tunjuk di sini yang mudah, yang boleh kita buat, siapa-siapa pun boleh buat telekung ini tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi pembantu saya akan bantu saya pegang di sini. Kain lipat dua panjang macam ni. Okey, kain ni dah dipotong tadi Ustaz ya. Yang panjang tadi tu. Okey. Kita akan buat tali di sini sikit Ustaz untuk buat pengikat dia. Tali ni sebagai pengikat saja. Okey, lebih kurang macam tu Ustaz. Okey. Sebelum itu kita akan buat dia punya anak telekung. Okey, anak telekung ni Ustaz biasanya ini saya dah siap jahit lah semalam, siap lah. Saya buat tali macam ni. Pandai Ustaz jahit ya? Saya jahit sendiri lah Ustaz, alhamdulillah. Tapi jahit apa nama? Orang lelaki lah Ustaz. Kasar lah sikit. Jadi kalau penonton di rumah ada mesin, nak buat ini lagi senang pakai mesin. Boleh pakai mesin. Kalau orang cakap tukang jahit apa? Jahit jelujur. Jahit jelujur saja. Jadi kain ni dilipat dan direnyuk-renyukkan macam ni. Dimasukkan tali. Semua gunakan daripada kain ni. Macam lansir kan nampak kan? Macam lansir. Okey. Ini untuk kita buat anak telekung dia. Jadi kita boleh, saya cuba Ustaz. Saya pakai. Saya tunjuk sendiri kat saya lah Ustaz. Okey. Kalau kat Ustaz nanti marah rumah pula Ustaz, bertukar wajah lah nanti. Comel Ustaz. Okey. Biasanya kita akan pakai di sini lah Ustaz. Okey. Lepas itu baru kita mengenakan telekung tu tadi. Okey, saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan di sini. Okey, di sini kita akan ikat di bawah sini Ustaz ya. Ni sebab buat kat diri sendiri tak nampak Ustaz kan. Ustaz nak tolong ikat pun okey. Dia nampak kemas sikit. Okey, kita ikat. Ikat betul-betul tak apa Ustaz? Tak apa. Itu dia. Okey. Biasa kalau dah telekung macam ni, baru ambil telekung ni Ustaz. Telekung ni tadi. Ni kita berdiri ni mungkin dia susah sikit. Kalau waktu baring lebih senang lah. Sarung. Sarung je. Kain ni daripada belakang Ustaz. Jadi ini telekung paling mudah Ustaz. Daripada atas, daripada kepala sampai ke kaki terus. Boleh tutup sekali saja. Mudah Ustaz ya. Ini pun kita ikat lagi Ustaz di sini. Kita ikat. Saya nak ikat tak nampak Ustaz tu. Tak apa saya nampak. Ustaz nampak Ustaz ikat lah. Nampak comel tak Ustaz? Comel Ustaz. Comel ya. Jangan tukar jantina dah Ustaz. Tak tukar alhamdulillah. Insya-Allah lah ya. Masih tulen lagi lah. Alhamdulillah. Okey, di sini kalau kita baring biasanya kita akan lipatkan di sinilah. Di baring kita akan lipat di sini sampai kaki ya. Jadi jubah ni dia punya telekung ni tutup daripada atas kepala sampai kaki terus satu helai saja. Jadi kalau setengah tempat dia potong dua helai nak buat kain sarung dia. Jadi boleh buat kalau kita mahir Ustaz. Okey Ustaz, ni pakaian dalaman kan? Dalaman dia. Ini dalaman. Ini lapisan pertama. Lapisan pertama di atas lah. Okey, seterusnya Ustaz, biasanya ini yang perempuan lah Ustaz. Telekung untuk perempuan tadi. Biasanya kita buat cawat. Okey, cawat ni kita potong kain macam tadi juga, macam ni juga Ustaz. Kita potong kain macam ni juga tadi, lebih kurang lebar macam ni juga. Cumanya kita buat tali di sini. Kita buat tali di sini, jadi saya akan tunjuk bentuk dia Ustaz. Buat tali dan lipat di tengah dia akan jadi macam ni Ustaz. Ini tali untuk mengikat. Atau di pinggang. Ataupun nak potong terus buat tali, nak lipat macam tu saja pun boleh. Potong terus tali dia. Buat macam ni, tali dia tak lari dah. Ya, betul. Okey, ini kita pakai untuk cawat lah Ustaz. Macam mana Ustaz pakai? Nak pakai je Ustaz nak tengok ke? Belum tengok. Tapi Ustaz nak tengok saya kena pakai lah. Hari ni je Ustaz. Hari ni je. Tapi Ustaz kena ikat lah. Okey. Bantu saya untuk ikat Ustaz ya. Okey Ustaz. Okey, ini untuk dicawatkan. Okey. Ini saya jadi moden ni Ustaz. Ya, betul. Itulah.
Boleh buat ambillah apa untuk majalah ke apa nanti kan? Ya, model. boleh. Ikat mati ya Ustaz? Boleh, tak apa, gunting ada kalau ikat mati. Okey, ini contoh dia. Ini contoh lapisan pertama lah ya? Ini lapisan atas sekali. Atas sekali. Okey, sebelum kita letak dengan kapas lah. Okey. Tak kapas. Okey, ini saja Ustaz berkenaan ini. Ya. Okey, siap dia punya telekung. Cuma lagi nak tengok lebih nanti mungkin kita ada siri yang kedua tu Ustaz, Ustaz. ada orang tanya Ustaz. Dia kata Tok Wan dia meninggal, Ya. mata melilau ke atas. Mata kiri melilau, kanan, okey. kiri kanan sebelum meninggal. Okey. Apa sebab Ustaz? Apa sebab kita kadang-kadang masyarakat kita ni kadang-kadang dia tersalah tafsir Ustaz ya. Tersalah tafsir bagaimana Ustaz? Bila tengok berlainan sedikit saja mata melilau kiri kanan dia dah fikir negatif. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat penonton dirahmati Allah sekalian, yang sebenarnya kita di akhir hayat kita, di awal kematian kita sebelum meninggal dunia, semasa nyawa kita ditarik, kita akan ditayangkan semula dengan kita punya amalan-amalan kita sewaktu kita hidup. Baik ataupun buruk. Ya, baik ataupun buruk. Mungkin pada waktu itu dia dah nampak ke mana dia nak pergi. Sebab tu mata melilau. Jadi itu je. Itu saja ya. Itu saja. Jadi kita jangan fikir yang benda yang buruk. Jangan fikir benda yang negatif, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita fikir benda positif. Mungkin dia nampak tu dia rasa tak sabar nak pergi. Ya. Tengok mata melilau, mungkin dia dah nampak kenikmatan dia. Kenikmatan sudah kematian dia dah nampak. Jadi tak sabar nak pergi, nak bangun tak boleh Ustaz ni. Ya. Jadi mata saja main peranan. Okey. Ustaz, sebenarnya Ustaz, sebelum kita mula-mulakan macam shampoo apa minyak wangi kan. Ya. Artinya yang pertama kita buat ialah sediakan kain kapan dulu kan. Sediakan kain kapan dulu baru boleh mandi Ustaz. Gitu. Jangan mandi dulu. Jangan mandi dulu Ustaz. Sebab apa? Nak bezakan orang hidup dengan orang mati. Nak bezakan. Okey, itulah tuan perempuan, sediakan kapan dahulu, barulah kita uruskan pemandiannya. Apa pun kita berehat lagi Ustaz ya. Ya, saya. Kembali selepas ini insya-Allah. صل وسلم دائما أبدا على Alhamdulillah. Terima kasih anda setia bersama kami. Urusan terakhir sebelum kita berangkat pulang menemui Allah Ta'ala. Apapun tuan perempuan, kita dah lihat bagaimana kain kapan telah dipotong dan disediakan untuk si mati, dan si mati akan diuruskan pemandian selepas ini. Apapun Ustaz, sebelum kita uruskan mandi dengan airnya berapa semua, Ustaz, saya tanya Ustaz tentang siapakah yang sepatutnya mandikan jenazah ini dan syarat-syaratnya. Adakah semua orang kampung boleh kita panggil? Semua orang kampung Penilalat, jom mandikan jenazah bapa aku contohnya. Adakah begitu ataupun orang tertentu saja? Apakah syarat-syarat? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Fadil Ustaz Fauzi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi biasanya ada beberapa kriteria, ada beberapa syarat lah kita perlukan untuk menguruskan seorang jenazah. Saya cerita yang tu dulu saya sebelum kita masuk siapa yang layak saya. Betul. Okey, yang pertama sekali orang tu mestilah seorang yang berani. Sebab apa kadang-kadang urus jenazah ni Ustaz, kadang-kadang takut Ustaz. Tidak boleh lemah semangat, tak boleh? Tak boleh lemah semangat. Kena orang yang berani. Yang sakit jantung ada juga. Sakit jantung kadang takut juga kalau jenazah tu terbangun dong kata. Buka mata. Ada sebab tu Ustaz kenapa terbangun. Okey, seterusnya amanah. Okey. Orang yang amanah dan juga kenapa perlu amanah ni Ustaz? Sebabnya kita tak boleh mengaibkan jenazah lah. Sebabnya orang yang amanah, kita perlukan amanah ni bila kita dah uruskan jenazah, kadang-kadang mungkin sewaktu uruskan jenazah tu ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita cerita dengan orang, mungkin ada perkara-perkara mengaibkan jenazah. Jadi perkara itu tidak boleh dicerita kepada orang. Maknanya orang di rumah kena faham betul-betul ya, amanah ni bukan bab jaga duit. Bukan amanah jaga duit. Jaga rahsia si mati tu. Jaga rahsia si mati. Semasa kita uruskan jenazah tadi tu, sama ada kita mandikan, kita kafankan, kadang-kadang mungkin Allah nak mengujinya. Jadi mungkin uji pada jenazah ataupun uji kepada pengurus jenazah tu sendiri. Mungkin ada dugaan-dugaan tertentu. Jadi dia kena amanah, jangan cerita dengan Ustaz orang. pernah alami Ustaz tentang rahsia-rahsia mati? Rahsia-rahsia mati ada sedikit-sedikit, tak banyaklah, ada sedikit. Jadi antara saya boleh kongsilah untuk sebagai ilmu saya, sebagai ilmu antara dia sewaktu dia meninggal, dia tidak maklumkan kepada keluarga dia yang dia makan rambut palsu sebenarnya. Rambut palsu. Jadi waktu kita mandikan rambut palsu tadi tertanggal. Jadi kita cerita dengan ustaz ni sekadar untuk perkongsian ilmu saja Ustaz. Bukan sebagai mengaibkan jenazah. Okey. Kemudian seterusnya mesti ada ilmu yang cukup.
untuk kita uruskan jenazah. Kalau tak ada ilmu, macam-macam boleh jadi Ustaz ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dirahmati Allah sekalian, jika kita rasa ilmu kita masih cetek, belajarlah dengan orang lama-lama, belajarlah dengan orang yang pengurus jenazah ni sendiri. Sebabnya kalau kita perhatikan sekarang ni, ramai dah yang nak menceburkan diri dalam pengurusan jenazah, bukan sekadar membantu, tapi bukan setakat membantu saja, tapi menolong keluarga tersebut bagaimana untuk menguruskan jenazah dengan sempurna Ustaz ya. Kemudian antara Ustaz cakap tadi apa nama yang paling layak. Yang paling layak untuk menguruskan jenazah Ustaz. Okey, contoh Ustaz saya bagi, yang matinya suami. Yang matinya suami, makna lelaki lah. Yang paling layak untuk menguruskan jenazah si suami ni tadi ialah isteri dan anak dia. Dan juga boleh kadang-kadang tu kita Malaysia ni dah ramai ya Ustaz ya. Isteri dan anak-anak. Tapi tak tahulah kalau isteri-isteri tu mungkin bergaduh pula. Itu bahayanya Ustaz ya. Okey, seterusnya adik-beradik suami yang perempuan. Kenapa adik-beradik suami yang perempuan? Ada orang tanya saya Ustaz, kenapa letak adik-beradik suami yang perempuan? Kenapa tidak letak lelaki sedangkan yang meninggal tadi lelaki? Ini adik-beradik suami Ustaz. Okey, ini adalah untuk mengelakkan kadang-kadang kita panggil cinta pandang pertama Ustaz. Jika kita letakkan lelaki Ustaz. Jadi lelaki, contoh saya bagi Ustaz, meninggalnya abang, ada kakak ipar comel pula tu Ustaz. Kemudian yang nak uruskan jenazah ni adik dia lelaki. Tengah-tengah nak urus tengok kakak dia comel juga kat ipar aku ni. Cerita pandang pertama. Boleh saya dalam hukum tidak menjadi masalah kita berkahwin, tetapi dari segi pandangan masyarakat takkan nak pakai yang sama, adik-beradik pakai yang sama. Jadi disebab itulah kita letakkan adik-beradik suami yang perempuan Ustaz. Jadi seterusnya ibu bapa atau ibu bapa saudara, seterusnya lagi adik-beradik isteri yang lelaki, baru kepada adik-beradik isteri yang lelaki. Kemudian terakhir sekali ni Ustaz, ni golongan kami lah Ustaz. Yang tukang mandi jenazah, pengurus jenazah ni, itu kami lah Ustaz. Maknanya imam, nazir, bila-bila masjid. Ini orang golongan terakhir Ustaz. Tapi dalam masyarakat kita sekarang ni, ini yang jadi keutamaan. Itu sebab kita cuba berkongsi ilmu ni Ustaz. Mudah-mudahan habis program kuliah ni, orang boleh urus jenazah sendiri. Tak perlu lagi nak panggil susah nak panggil Tok Imam, nak panggil Abang Nazir. Abang Nazir sebab Nazir sekarang muda-muda. Ya. Abang begitu juga Abang Siak, Abang Bilal, Abang Imam. Sebab sekarang ni muda-muda belaka Ustaz. Dah jadi imam. Seterusnya ada lagi Ustaz. Mana imam tu sebagai pembimbing sajalah. Ya, pembimbing saja. Jadi dia boleh merhati jika ada yang dia tertinggal, mungkin imam tadi boleh mengingatkan, okey ini tertinggal, ini tak betul, ini tak betul. Mungkin dia boleh membantulah dari segi kelancaran menguruskan jenazah itu sendiri Ustaz. Ada orang kata Ustaz, isteri tidak boleh mandikan suami sebab nanti batal sembahyang suami. Dan baik sembahyang elok dah batal pula dah. Ni ada kat luar sana. Apa sebenarnya hukum Ustaz, silakan. Okey, dari segi itu terima kasih Ustaz Fauzi. Okey, berkenaan dengan hukum, kalau kita tengok pada hukum, bila meninggalnya seorang tu terputuslah sebarang hukum pada dia. Jadi apa-apa hukum pun akan putus. Begitu juga dengan wuduknya. Jika kita dah wudukkan, kita tak perlu wuduk kali kedua. Sebab yang batal wuduk ialah isterinya, bukan si suami, bukan si mati tadi. Jadi boleh. Sebab apa kita letak isteri tadi Ustaz? Kenapa letak nombor satu? Sebab isteri ni dia tak ada aurat dengan suami dia. Tapi nak uruskan jenazah, wajib kita memakai sarung tangan. Maknanya isteri dah biasa tengok aurat suami, kata contoh dah biasa tengok. Dia boleh uruskan tanpa malu-malu lagi. Tanpa malu-malu lagi. Dan lebih utamanya Ustaz, kita letak susunan ini waris dia ni, kerana biasanya jika waris sendiri yang uruskan, dia buat dengan penuh kasih sayang. Satu lagi Ustaz, saya rasa ini barangkali menyongsang arus, melawan arus. Biasanya sekarang di tempat kita, kalau suami meninggal, isteri dekat luar. Tunggu siap je untuk cium-cium gitu sajalah. Sekarang ni isteri kena masuk sekali dalam bab mandi ni. Tu yang lebih aula Ustaz kan? Itu lebih aula. Pesan. Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan mati Allah sekalian, jika selepas ni ada kematian sama ada suami ataupun isteri, biarlah pasangannya yang menguruskan, biarlah ahli warisnya yang menguruskan. Sebabnya jika ahli waris yang mandikan, ahli waris yang kafankan,
dia lebih menjadi lebih sempurna. Mandinya tu lebih bagus dan penuh kasih sayang. Ya, betul Ustaz. Dengan cermat sekali saya. Betul Ustaz. Okey. Itulah Ustaz, tuan perempuan semua tentang perkongsian maklumat kita tentang urusan terakhir yang semua orang akan melaluinya, cuma bila masa tak tahu, barangkali masa kita berbeza. Ya. Jadi perempuan dan rahmati Allah, ini siri yang pertama, bahagian pertama. Kita akan sambung siri dan bahagian kedua pada 6 Januari tahun 2012. Tunggu ya, catat dalam diary 6 Januari. Ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah. Apapun kita jumpa pada minggu hadapan dengan tajuk kita Temanku Remaja. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir itu Allah yang tentu. Bangunkan hati penuh yakin, sakit dan sihat dari yang satu. Dari rasa hati gelisah, tenang-tenangkan dengan pasrah. Kenangkanlah dosa yang sudah, kepada Allah kita berserah. Dalam diam banyak istighfar, solat taubat terus menerus. Harta yang ada banyak diinfak, zikir pula janganlah putus. Jangan sekali berputus asa, rahmat Tuhan luas tersedia. Kesembuhan kan berlaku jua, alam syahadah atau alam baqa. Kita ini yang bernama hamba, pasti sekali melakukan dosa. Sakit itu gugurlah semua, mudah-mudahan dikurniakan syurga. Berubat itu satu usaha, hakikat sembuh dari yang esa. Jangan sampai mensyirikkannya dengan amalan yang